أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه ومرضاته سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan bacaan hadis yang ke-77 daripada kitab Fadail al-A'mal yang ditulis dan dikarang oleh Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beberapa hari ataupun mungkin hampir seminggu tak dapat nak meneruskan pengajian 30 minit hadis ini. Namun insya-Allah mudah-mudahan saya ambil sedikit masa pada malam ini dalam 30 minit. Mungkin tuan-tuan perempuan nak on the way nak tidur ke, bolehlah kita dengar sikit, kita ambil barakah pada malam Jumaat ni untuk sambil kita mendengar hadis, sambil juga kita berselawat ke atas junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam 30 minit lepas tu selesai. Kita sambung pada bab yang baru, iaitu fadlu qiyamil lail, kelebihan berqiyam al-lail, yakni bangun qiyam pada waktu malam. Yang ni agak kenalah sebab kita tengah malam ni kan, malam Jumaat pula. Jadi mudah-mudahan kita agak lewat tidur ni, tapi sebelum tidur ni kita dengar majlis ilmu sikit. Lepas tu doakan semoga Allah Ta'ala kuatkan untuk kita bangun awal. Esok kurang-kurangnya lah kalau subuh sekarang ni dalam 5.45 macam tu lebih kurang lah maka mungkin kita boleh bangun dalam 5.30 ke, ataupun nak siap lagi 5 suku lah kan. Dalam 5 suku kita doa, kita pasang alam siap-siap dan berazam untuk bangun. Dapat 2 rakaat pun jadilah, alhamdulillah. Dapat dan 2 rakaat. Lepas tu kalau tak solat malam ni, sebelum tidur ni tak solat witir, maka kita solat witir 1 rakaat pun jadi dah. Jadi dengan kita dapat baca kelebihan fadl qiyamul lail, kelebihan berqiyamul lail ni, mudah-mudahan sekurang-kurangnya malam ni nanti pagi esok sebelum subuh kita dapat buat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mudah-mudahan sama-sama doa untuk saya juga. Kita sama-sama cuba insya-Allah. Jadi hadis yang ke-77 saya baca matan dalam bahasa Arab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina wa 'ulama'ina fid darain amin. Qala fadlu qiyamil lail. Al-hadith السابع والسبعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده
فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري ومسلم. Jadi hadis ni antara hadis yang menarik, yang mana kita sebenarnya setiap hari dah bangun, memang kita kehidupan daripada kita lahir lagi, Allah Ta'ala bagi setiap hari hari yang baru. Tapi adakah kita perasan ataupun tidak bahawa setiap kali bila kita nak tidur tu, syaitan akan ikat belakang tengkuk kita ni dengan 3 ikatan. Untuk dijaminan untuk esok tu dia boleh kawal kita. Sekiranya bila bangun esok tu kita tak buat 3 perkara ni. Ini yang sangat penting lah. Jadi kita bila antara sebab kalau kita rasa seharian tu rasa macam esok tu malas, rasa macam berat nak buat kerja, ibadah pun payah, semua rasa macam buat benda tak jadi sebab rasa macam berat badan tu. Jadi kena muhasabah, mungkin ini antara punca dia, iaitu kita meninggalkan untuk berbuat 3 perkara ini selepas bangun daripada tidur. Apakah 3 perkara ini? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa syaitan itu akan mengikat pada belakang tengkuk kepala seseorang daripada kalian, yakni semua daripada kita. Syaitan perangai dia setiap malam dia akan ikat 3 ikatan tersebut. Yadribu makana kulli uqdah, setiap kali dia nak ikat setiap daripada satu ikatan tersebut, dia seumpama macam kuda kan, ataupun kenapa dekat belakang ni. Jadi wallahu a'lam, mungkin kalau kita tengok kucing antaranya, kalau kita nak kawal dia kan, subhanallah, bila kita pegang belakang tu, itu qafiah ahadikum, tengkuk belakang tu, seumpama kucing. Kalau kalian nak dapat gambaran lah bila kucing tu punya ganasnya, punyalah orang kata ni kasarnya dengan kita kan. Tapi bila kita pegang je dekat belakang, dekat atas tu, dia senyap. Dia macam dia tak buat apa-apa, jadi macam kaku, jadi macam orang kata ni lumpuh kan. Seumpamanya begitulah syaitan setiap pagi, ataupun kita lah setiap pagi dengan syaitan. Jadi syaitan setiap pagi tu bila dia tidur, bila kita tengah tidur tu, diikat 3 ikatan tersebut. Jadi bila nak bangun tu, kalau kita tak putuskan 3 ikatan tersebut, maka sepanjang hari syaitan pegang kita seumpama kita pegang kucing tu tadi. Kita angkat, jadi kucing tu ikut je arahan kita. Kita nak buang dia, kita nak baling campak dia ke, contohlah dia tak buat apa-apa, dia jadi macam lumpuh. Begitulah kita manusia. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi contoh untuk kita buat, untuk peringatan bagi kita. Fa'in istayqadha, apakah 3 cara untuk putuskan 3 tali syaitan tersebut? Yang pertama, fa'in istayqadha fa dzakarallaha ta'ala. Bila mana sahaja dia bangun tidur, terus zakarallah, terus dia ingat kepada Allah SWT. Apa maksud ingat? Dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, doa bangun tidur lah paling mudah. Alhamdulillahilladzi ahyana atau ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Yakni setelah aku mati dalam tidur tadilah. Itu antaranya. Tapi guru saya dulu dia ada pesan juga, tak semestinya kita baca doa yang makruf, alhamdulillahilladzi ahyana macam tu kan. Selain daripada tu pun boleh. Macam contoh, kalau kita menghafaz al-ma'thurat, kita biasa dengan ma'thurat, pun boleh baca al-ma'thurat, tidak ada masalah. Contoh, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Kami bangun berpagian ini, asbahna wa asbah, dengan dalam keadaan berpagian ini ada segala kekuasaan segala di orang kata ni di hadapan kita, ataupun segala muka bumi, langit semua ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, dan pujian bagi Allah. Kerana apa? Kerana semua ni adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi pujian, tak kisah. Ataupun paling malas, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. Bangun daripada tidur, diingat Allah Ta'ala, alhamdulillah. Okey,
Akan ada satu persoalan, adakah kena ikut turutan tiga perkara ni? Kejap lagi kalau saya ingat kita berkongsi tentang perkara tersebut. Adakah perlu ikut tiga turutan baru terputus tali syaitan ini, ataupun nak kena buat ataupun tak apa kalau kita buat yang nombor 3 dulu, buat nombor 2 dulu, 1 dulu ke? Kita tengok dulu. Lepas ni kejap lagi macam kita bincang. In hallat uqdah fa in tawadda in hallat uqdah. Apabila dia berwuduk, maka terputuslah satu tadi lagi. So dia bangun, syarat pertama adalah dia mengingati Allah dengan sekurang-kurangnya alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah dia buat apa? Dia berwuduk. Dekat sini dia tidak ada syarat tawadda fa ahsana wudu'ahu. Tidak ada syarat bahawa untuk dia mendapat, untuk terputusnya tali kedua syaitan tersebut adalah dengan dia melakukan wuduk yang sempurna. Apa maksudnya? Pada hadis yang sebelum ni kita pernah baca, maksud wuduk yang sempurna adalah antaranya dia tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan wuduk tersebut lah. Antaranya contohnya dia buat perkara yang makruh. Dia ambil air tu, dia membazir, kemudian air tu dia tampar-tampar dekat muka, pecik kena orang lain, ataupun dia basuh kaki dalam keadaan orang kata ni pecik, ialah bagi kena kepada orang lain dan lain-lain lah. Ada beberapa perkara makruh, ada lebih kurang 7 perkara makruh dalam ketika berwuduk. Itu antaranya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah fa in shalla in hallat uqdah, dan apabila dia solat maka terputuslah rantaian yang ketiga. Solat, nak kena solat macam mana? Nak kena solat sunat, nak kena solat subuh ke, solat qiyamul lail ke, solat witir ke? Tidak ada syarat tersebut. Tidak ada syarat tersebut. Maka hatta kalau dia solat satu rakaat witir pun, maka boleh terputus rantaian yang ketiga. Cuma berbalik kepada soalan yang kita yang saya ingatkan tadi, iaitu adakah wajib kita mulakan bangun tu mesti mula dengan zakarullah, ingat Allah Ta'ala dulu, atau berzikir kepada Allah dulu, kemudian dia berwuduk, kemudian dia solat? Kena wajib ke ikut tiga turutan ini untuk terputus tali syaitan tersebut? Wallahu a'lam. Kalau ikut secara zahirnya tidak perlu. Kalau ikut secara zahirnya tidak perlu ikut. Maksudnya dia bangun dari tidur tu, dia dia ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk tu baru teringat nak baca alhamdulillah, ataupun nak zikir mengingati Allah, memuji Allah Taala yang telah memberikan semula kehidupan kepada dia setelah matinya dia malam tadi dengan tidur. Kemudian baru solat. Jadi dia terbalik, dia buat nombor 2 dulu, nombor 1 dulu, nombor 3. Adakah perlu? Kalau secara zahirnya tak perlu. Tapi secara pengalamannya, saya kongsikan secara pengalamannya, kebiasaannya, kalau kita tak ikut turutan ni, maksudnya macam saya sebut tadi, contoh dia bangun tidur, dia kalut, dia dah dengar orang azan subuh. Jadi apa yang berlaku? Dia bangun tu, dia terus berwuduk. Dia lupa nak berzikir mengingati Allah SWT. Dia lupa nak berzikir memuji Allah Ta'ala sekurang-kurangnya dengan alhamdulillah. Dia bangun daripada tidur tu kan. Lepas tu dia terus pergi solat, pergi bekerja ke masjid. Pengalaman saya untuk diri saya, dan juga bila kita melihat orang, kita berkongsi dengan orang lain, biasanya dia tak menjadi seperti mana kita ikut turutan. Maksudnya apa? Macam saya cakap tadi, okey, kita tengok apa kesan bila terputus 3 tali syaitan ni pada pagi, pada setiap kali dia bangun daripada tidur. Kesan dia adalah asbaha nasyitan fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Dia jadi cergas, hati dia jadi tenang, dia jadi positif dan optimis. Itu antara kelebihan bila terputus ketiga-tiga tali syaitan yang mengikat dekat belakang tengkuk ni. Kalau dia tak buat, kalau tak ataupun kalau tak terputus tiga, maksudnya ada sekurang-kurangnya terlekat satu tali syaitan dekat leher. Apa yang berlaku? Asbaha wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Apa yang berlaku? Dia jadi malas, dia jadi pesimis, dia jadi orang berfikiran negatif. Hari tu semua dia tak kena. Kalau tak terputus satu daripada rantaian syaitan. Jadi kalau ikut pengalaman,
Kalau ikut pengalaman lah ya. Kalau tak ikut turutan, dia memang biasanya akan ada sikit rasa kesan seumpama syaitan masa lagi mengikat. Ada je benda rasa tak kena, rasa tak best hari tersebut. Tapi biasanya disebabkan kita dah tahu macam tu, saya dah tahu dah akan berlaku macam tu kalau saya terlepas, saya terskip berzikir kepada Allah Ta'ala sebelum berwuduk. Biasanya saya akan stop wuduk, saya keluar kejap daripada bilik air ke ataupun tempat wuduk tu, saya baca Alhamdulillah alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan hanya kepadanya sahajalah hari kebangkitan. Ataupun hanya kepadanya sahajalah aku dibangkitkan. Lepas baca tu semula, saya masuk mula semula ambil wuduk, lepas tu pergi solat. Dia rasa lain. Totally rasa macam ringan. Badan rasa ringan. Memang tak terasa yang ketiga-tiga tali syaitan tersebut telah putus. Subhanallah. Jadi ini antara punca lah kalau kita bila bangun hari tu semua rasa macam benda tak kena. Ini antara yang perlu kita muhasabah. Adakah kita telah melakukan 3 perbuatan simple ini setiap pagi setelah bangun daripada bed? Kalau tak, of course hari tu memang semua benda jadi tak jadi. Especially ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-78, hadis yang ke-78, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma'. Rahimallahu imra'atan qamat min al-laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma'. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah. Ini hadis yang ke-78 berkaitan dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah menyatakan rahimallah, yakni mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati. Merahmati siapa? Seorang lelaki yang bangun berqiyam, yakni bangun qiyamul lail pada waktu malam, wa aiqadha imra'atah, kemudian dia mengejut isterinya ataupun kaum keluarganya. Fa in abat, kalau isterinya enggan, maksudnya dia mengantuk, kejut belah kanan, dia pusing belah kiri, kejut belah kiri, dia pusing belah kanan, kejut-kejut memang tak bangun-bangun. Apa Nabi kata? Nadhal ma'. Dia ambil air, dia pecikkan ke atas muka tu, bagi segar sikit muka tu. Dan begitulah sebaliknya. Nabi kata kalaulah perempuan tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati seorang wanita yang biasa bangun berqiyamul lail, kemudian dia mengejutkan suami ataupun kaum keluarga dia. Kalau mereka enggan, maka percikkan ke atas muka tu bagi segar supaya dapat bangun sekali, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berqiyamul lail. Hadis yang ke-79, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu fi hayati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatamannaitu an ara ru'ya aqussaha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu ghulaman shabban wa kuntu anamu fil masjid على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا رواه البخاري ومسلم.
daripada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar, ma'ruf Abdullah, min al-abadilatil arba'ah. Jadi pada zaman Nabi ada al-abadilah al-arba'ah, ada 4 orang Abdullah yang ma'ruf yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As. Biasanya disebut dalam bahasa Arab sebagai al-abadilatul arba'ah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala kana ar-rajulu fi hayatin Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada seseorang yang bermimpi, biasanya dia akan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercerita kepada Nabi. Bila bercerita kepada Nabi, biasanya kalau ada takwilan yang sesuai, maka Nabi akan takwilkan. Kalau tidak ada, maka Nabi takkan takwil lah. Tapi biasanya pada zaman Nabi SAW, apa sahaja mimpi akan bercerita kepada Nabi SAW. Maka Abdullah bin Umar ni, bila dia tengok orang asyik jumpa Nabi bercerita apa yang dimimpi, maka hasrat dia tanam. Ya Allah, tamannait, aku mengharapkan aku ada mimpi, aku boleh bercerita kepada Nabi. Tapi dia tak ada, dia belum lagi pada waktu ketika itu. Wa kuntu ghulaman syaban, waktu tu aku masih budak lagi, masih muda lagi. Dan pada waktu zaman Nabi SAW, kuntu anamu fil masjid, aku jenis suka tidur kat masjid pada zaman Nabi SAW. Disebut pada zaman Nabi bermakna zaman selepas tu, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Uthman. Mungkin dia dah tak tidur dekat masjid, sebagaimana dia selalu tidur dia i'tikaf di masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, faraitu fi an-naumi ka'anna, jadi ada sekali pada waktu ketika di tengah tidur dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam mimpi tersebut dia terjumpa 2 malaikat. Dalam mimpi tersebut dia nampak ada 2 malaikat. Akhadhani, yang mengambil dia, tarik dia, fa dhahaba bi ila an-nar. 2 malaikat tadi datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian tarik dia pergi ke neraka, ila an-nar. Fa idza hiya matwiyah ka tayyil bi'r. Bila sampai je dekat neraka, dia bagi gambaran neraka yang dia nampak dalam mimpi tersebut, bagaimana neraka tersebut seumpama telaga. Maksudnya dia bulat macam dia bulat. Jadi kata ulama, al-bi'r dalam kata ni dalam bahasa Arab ni maksudnya macam telaga yang kita fahamilah, iaitu telaga yang ada binaan, ada binaan atas jadi macam ni. Itu telaga pada yang dimaksudkan. Sebabnya ada satu bentuk telaga lagi pada zaman Nabi, ataupun mungkin yang ada dekat Malaysia pun mungkin ada, iaitu telaga yang dia tak ada binaan atas, yang kat atas tu tinggi tu, yang dia tak ada. So ini dia gambarkan adalah neraka yang dia nampak dalam mimpi dia tu macam perigi tersebut, macam telaga tersebut yang ada orang kata ni ada binaan sikit kat atas tu. Wa idza laha qarnan, dan biasa kan kalau telaga yang tu dia ada 2 macam batang kayu dekat atas, dekat kanan dan kiri tu. Lepas tu dia ada palang dekat atas tu. Biasa orang campak kalau nak ambil air ke kan, pakai dia punya istilahnya tu, gayung ke apa tu. Jadi biasanya yang dimaksudkan dia nampak ada dua batang macam tu tadi. Fa idza fiha nasun qad araftuhum. Allahu akbar. Dalam neraka tersebut, Abdullah bin Umar kata, ketika mana dia dibawa oleh 2 malaikat ini, ditarik ke neraka. Bukanlah dia masuk neraka, tapi dia ditarik dan dia nampak neraka dari jauh. Dan neraka tadi bentuknya perigi, kan? Ada 2 batang kanan dan kiri. Yang dia cakap kat sini adalah faiza wa idza fiha nasun qad araftuhum. Dalam neraka tersebut ada beberapa orang yang aku kenal.
Dalam neraka tersebut ada beberapa orang yang aku kenal. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala nampakkan, ini antara uh, ulama istinbat, ulama keluarkan daripada hadis ni menunjukkan kemuliaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Kerana apa? Kerana dia kata antara kemuliaan dia adalah Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia untuk tahu siapa yang dah masuk neraka. Siapa yang confirm masuk neraka. Sebab dalam mimpi dia nampak siapa yang dah masuk neraka. La haula wala quwata. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Faja'altu aqul a'udzu billahi minan nar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ni kata apa? A'udzu billahi minan nar. Qal falaqiyana malakun akhar. Dalam keadaan dia melihat, lepas daripada dia melihat kedahsyatan neraka tersebut, kemudian dia lihat ada orang dikenal, datang malaikat yang lain. Maka kata malaikat kepada dia, faqala lam tura'. Dia kata jangan takut, jangan khawatir. Kata malaikat yang kedua ni tadi yang jumpa Abdullah bin Umar ni, kata jangan takut. Faqasastuha ala Hafsah. Maka bila dia terjaga, dia terus cerita kepada Hafsah, iaitu isteri baginda Nabi SAW, yang mana dia merupakan adik-beradik kepada Abdullah bin Umar. Sebab Hafsah pun anak kepada Sayyidina Umar. Jadi mungkin dia segan untuk direct sebab dia budak sangat lagi kan. Jadi biasalah dia kenal Nabi ni sebagai ikon. Waktu daripada kecil lagi dia nampak Nabi sebagai ikon. Jadi kebetulan pula kakak dia berkahwin dengan Nabi SAW, maka dia menggunakan, sebab dia budak lagi waktu tu, disegan dengan Nabi. Mungkin Allahu'alam dia segan dengan Nabi kan. Jadi apa yang dia buat, dia minta kakak dia iaitu Hafsah, isteri baginda Nabi SAW, untuk tolong sampaikan mimpi dia tadi. Maka setelah itu Hafsah pun bercerita kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi kata, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik lelaki itu adalah Abdullah. Ini Abdullah bin Umar tadi. Lau kana yusalli minal lail. Kalaulah dia solat pada waktu malam. Maksudnya apa? Abdullah ni dia dah bagus dah. Dia sangat bagus. Dia kata dia suka melazimi masjid, dia tidur kat masjid. Tapi Nabi kata kalaulah dia solat malam, dia jauh lebih baik. Sebab dia dah tidur kat masjid. Dia dah i'tikaf dekat masjid. Tapi dia tak bangun malam. Dia seumpamanya Nabi nak tegur dia. Awak tu dah bagus sangat dah. Anak kepada Sayyidina Umar pula, yang sebagaimana Sayyidina Umar ni orang kenal lah, yang dengan ketegasan dia di dalam berkata-kata, di dalam mendidik, di dalam mentarbiah. Jadi awak tu dah bagus dah. Siapa ni orang kata ni memang selalu i'tikaf dengan masjid, suka melazimi masjid. Tapi kurang satu je. Awak tidur saja kat masjid, awak tak bangun qiyam. Jadi sayang, alang-alang awak tidur kat masjid, bangunlah qiyam. Seumpama Nabi menegur daripada hadis tersebut. Fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Lepas daripada dia dengar Nabi punya sabdaan tersebut dari melalui Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, apa yang berlaku lepas itu, dia tak pernah tinggal dah qiyamul lail. Tapi kat sini juga, daripada hadis ini juga adalah suatu berita gembira kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa dia? Iaitu dia bukan daripada ahli neraka. Bagaimana kita tahu? Apabila datang satu lagi malaikat tadi, yang ketiga, bila dalam keadaan dia takut sangat tengok keadaan neraka, dia daripada jauh dia nampak ada orang yang dia kenal pada zaman dia tu masuk neraka. Dia tu cakap a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, jauhilah aku daripada neraka, jauhilah aku daripada neraka. Apa yang berlaku? Malaikat yang ketiga cakap apa? Lam tura', jangan takut, jangan khawatir, tenanglah. Bermakna apa? Berita gembira untuk Sayyidina Allah bin Umar bahawa dia daripada kalangan ahli syurga, bukan neraka. Alhamdulillah, subhanallah. Okay, last hadis yang terakhir, iaitu hadis yang ke-80. Kita tutup dengan hadis yang ke-80 malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in jafala an-nasu ilaihi wa qil
qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fi an-nasi li'anzura ilayhi falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhdhabin فكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pun salah seorang daripada sahabat Nabi SAW dan antara salah seorang daripada yang jumlah yang sangat sedikit daripada golongan Yahudi yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW. Abdullah bin Salam ni asalnya daripada Yahudi, daripada Bani Israel. Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ini pada zaman pada waktu penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai je Nabi ke Madinah, injafalan nasu ilaihi, yakni manusia semua berkerumun menuju kepada Nabi untuk melihat wajah Nabi, untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqil qadima, dan dikatakan telah datang Rasulullah, qadima Rasulullah, Rasulullah dah sampai, jadi semua orang datang berkerumun. Fajitu fin nasi li anzura, jadi aku pun datang bersama dengan kerumunan manusia, jadi aku pun pergi untuk aku melihat susuk tubuh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamastaba, bila aku sampai je aku tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, araftu, aku tahu sekilas air di sekilas ikan di lautan, dah tahu mana jantan mana betina kan. Maksudnya sekali pandang sahaja aku dah tahu dah, ini bukan wajah kadzab, bukan wajah penipu, bukan wajah. Ialah sebab zaman Nabi ada orang kata Nabi ni kadzab, iaitu orang yang hanya sekadar claim yang dia tu Nabi padahal dia bukan Nabi, dia tu sihir lah, dia tu orang kata penipu dan lain-lain lah. Tapi sekali kilas dipandang dia kata tak, ini aku tahu ini bukan wajah orang yang menipu. Fakana awal syai'in takallama bihi, dan perkara yang pertama yang Abdullah bin Salam dengar yang keluar daripada mulut Nabi SAW, apa dia? Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam dalam kalangan kalian. Wa at'imut ta'am, dan bagilah makan sesama kalian. Maksudnya bersedekah dengan makanan, bagi jiran-jiran makan, bagi orang susah makan, banyakkan bagi makan ke orang, banyak belanja orang makan. Wa sallu bil lail, dan solatlah pada waktu malam. Wan nasu niyam, dalam keadaan manusia semua sedang tidur. Ni manusia semua dah tidur ni. Saya ni sebenarnya tengah live dekat rumah mak saya. Ni baju daripada pagi tadi tu ada nak tukar, tiba-tiba rasa macam nak balik rumah mak lah. Nak ziarah mak kan. Sebab mak saya duduk seorang dengan adik-adik perempuan, jauh sikit daripada rumah lah. Hari ni penat, hari ni kepenatan, tiba-tiba datang rasa macam aku nak ziarah Umi hari ni. Tu pergi, tak ready apa-apa, tak ni baju seharian. Tak ada bawa baju nak ready. Cuma nak ceritanya, macam sekarang ni kalau ikutkan dalam rumah ni ramai orang, tapi pada waktu ni semua dah tidur. Jadi nak cerita ni, waktu orang tidur ni, waktu itulah malam dia dah tenang, waktu tu rahmah mula datang. Jadi Allah SWT punya rahmat mula terbuka. Jadi sebab itulah ulama suka solat pada pertengahan malam ataupun 2/3 malam, bila waktu manusia dah memang dah lelap dah. Tadkhulu al-jannata bisalam, buat 3 perkara ni maka insya-Allah akan masuk syurga dengan sejahteranya. Apa dia yang pertama tadi? Afshus salam, luas sebarkan salam, jumpa orang bagi salam, assalamualaikum, 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 banyakkan bagi salam. Yang kedua, at'imut ta'am, banyakkan bagi makan, banyakkan belanja orang, sikit-sikit tak apalah. Orang kata ni bila pergi dengan makan dengan orang, bayarlah sekali-sekala kan. Tapi kalau jenis kita jumpa orang selalu, kita suka tengok bila kita sekali nak makan dengan orang je, kita nak bayar, memang kita nak, tapi orang lain dia bekerja, dia nak bayar dulu.
Kita tak nak berebut kan, tapi suasana itu subhanallah. Itu antara praktik kepada hadis Nabi SAW yang ni. Kemudian yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam, solat pada waktu malam dalam keadaan manusia semua sedang tidur nyenyak. Tadkhul jannah. Tiga syarat ni, insya-Allah tadkhulu al jannata bisalam. Masuklah syurga dengan sejahtera. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi hadis ini dinilai sebagai hasan sahih. Satu lagi sebelum tidur, satu lagi. Sebab alang-alang nak penutup kepada bab ni. Sebab kalau lepas ni hadis 82 dia dah masuk bab lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, hadis daripada Abi Hurairah, afdalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa ba'da syahr Ramadan, setelah Ramadan. Biasa kita dengar macam-macam kan buat puasa ni, contohnya puasa Isnin, puasa Khamis, puasa tiga puasa sebulan, puasa hari Arafah, puasa banyak lagi puasa-puasa sunat lain, puasa 6 Syawal dan sebagainya. Tapi hadis ni jelas, hadis sahih daripada riwayat Imam Muslim. Hadis ni jelas, afdalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da syahri Ramadan, selepas puasa Ramadan. Tidak ada puasa sunat, apa-apa puasa selepas Ramadan lebih afdal daripada puasa ni. Apa dia? Syahrullahi al-Muharram, puasa pada bulan haram. Bukanlah pada bulan Muharram saja, maksudnya puasa pada Muharram, puasa pada Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan tu rapat kan. Satu lagi Rejab, dia tercampak sikit, jauh sikit. Puasa bulan-bulan haram ni adalah antara puasa yang terbaik selepas Ramadan. Subhanallah. Wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail, dan sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma sami'tum la'allahu yanfa'uni wa iyyakum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu dan amal, insya-Allah. Mudah-mudahan kita beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.